Hey guys, what's up? Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Hari ini saya nak buat review sebuah filem daripada Amerika. Filem yang bertajuk He's All That. Pada yang tak tahu, filem ni adalah sebuah boleh dikatakan reboot. Mula-mula saya ingat dia adalah sebuah sequel kerana dia ada menggunakan pelakon yang sama, tetapi saya rasa dia tidak mempunyai watak yang sama sebenarnya bila saya dah tengok sampai habis. So saya rasa dia adalah sebuah reboot yang ditukarkan watak she kepada he. Sebab pada tahun 1999 sudah terbitnya satu filem yang bertajuk She's All That. She's All That ni kira macam romantic komedi remaja. Dan pada saya dia antara yang romantic komedi yang agak klasik. Sama dengan 10 Things I Hate About You. So zaman-zaman 90s dulu memang banyak filem-filem macam ni, filem-filem romantic comedy remaja. Tapi tak semuanya bagus. Tapi She's All That ni antara yang okey, masa tu yang antara yang saya suka lah, favourite saya. So sebab tu yang saya nak tengok filem ni, He's All That ni. So masa mula-mula saya dapat tahu diorang nak buat filem ni, saya agak skeptikal lah. Sebab banyak yang saya tengok cerita-cerita zaman sekarang yang mengenai remaja ni tak berapa kena dengan selera saya lah, selera orang tua macam saya ni kan. So macam naik cerita tu tahun 99, umur saya 20. So saya masih remaja lah kira kan. Dan okay, tadi saya ambil kesempatan untuk menonton. So ceritanya basically secara ringkasnya kisah seorang perempuan yang influencer yang famous, kira dekat sekolah dia geng-geng yang famous punya geng. Dia dicabar untuk menukarkan seorang lelaki yang loser ataupun seorang yang loner, seorang yang antisocial, untuk menjadikan dia prom king. So basically itulah cerita dia. Dan kalau ceritanya yang first dulu, She's All That tu cuma watak tu ditukarkan kepada watak perempuan. Asalnya perempuan. Watak perempuan tu seorang yang macam nerd. Kemudian ada seorang lelaki famous dekat sekolah ni, tukar dia jadi seorang perempuan yang cantik. So itu cerita dia. So saya tengok balik, saya tengok cerita yang baru ni. Saya tengok mula-mula dengan expectation yang rendah. Actually saya quite enjoy cerita ni. Agak enjoy walaupun taklah terlalu. Sebab dia dapat capture vibe 90s punya romantic comedy tu. Tapi dia tak dapat execute benda tu dengan sebaiknya lah. Kalau zaman 90-an dulu diorang buat tu, saya rasa lebih baik lah. Kalau dibandingkan yang dulu dengan sekarang punya filem, memang saya prefer yang original lah, yang lama tu. Macam satu contoh, satu babak dalam filem yang She's All That yang tahun 99 tu, babak bila dia ditukarkan, dia dah berjaya transformkan perempuan tu jadi perempuan cantik. Dan pertama kali lelaki tengok perempuan tu, dia turun tangga. Masa tu lagu soundtrack dia adalah lagu Kiss Me. Lagu siapa nyanyi Kiss Me, saya tak ingat. Lagu tu memang untuk momen tu memang sangat kena. Sebelum perempuan tu turun, music intro dah masuk apa semua kan. Dan bila perempuan tu turun je, terus dia masuk nyanyian dalam lagu tu. Dan lagu tu setiap kali saya tengok scene tu, saya akan rasa goosebump Dan lagu tu memang best lah. Orang-orang 90s memang tahu lagu ni. Dan saya mengharapkan dia membuat satu tribute atau homage kepada filem yang lama menggunakan soundtrack yang sama tau. Tapi ada dua benda lah yang tak best kat situ. Dia tak guna lagu yang sama. Walaupun mungkin kalau tak lagu daripada penyanyi asal ke, mungkin dinyanyikan oleh penyanyi lelaki pula ke. Sebab original penyanyi perempuan. Dia tak gunakan lagu tu, lagu Kiss Me tu. Dan cara lelaki tu keluar, bila lelaki tu dah jadi kacak tu kan, dah jadi handsome bila dia keluar tu, cara dia keluar tu macam bersahaja je keluar, macam tak ada moment yang
dia orang nak build up, nak set moment tu jadi macam wah, macam kalau yang dulu tu memang moment tu memang antara yang memang kita akan ingat lah sampai bila-bila. So itu satu. Dan kemudian bila dia dah nak penghujung cerita tu, ada rupanya dia gunakan juga lagu tu untuk satu babak di hujung. Dan saya rasa okay, not bad juga. Part tu yang saya rasa dia dapat capture 90s punya mood romantic comedy tu. Dia gunakan untuk babak yang akhir tu dengan lagu tu. Saya rasa okay, kena lah. So saya rasa terubatlah saya punya expectation awal-awal yang tak tercapai tu. Tapi lagi sekali dekat situ dia potong bila pelaksanaan benda tu, macam saya cakap tadi, dia orang tak ada setting atau build up yang cantik untuk sampaikan babak tu dengan romantiknya. Dia macam sampai dia naik kuda, sorry spoiler sikit, dia naik kuda, dah cantik lah, lelaki tu datang, dah dapat dah vibe romantik tu. Tiba-tiba cut lagu tu, lelaki tu dah turun, dan lepas tu borak-borak macam biasa, borak-borak macam berbaik balik. Lepas tu masuk balik lagu tadi, Kiss Me tu, tapi yang dah di remixkan dengan beat yang lebih rancak. Macam dua kali spoil lah dekat situ saya rasa kan. Dia macam mula-mula dia dah bagi best ni, tiba-tiba dia potong. Macam tu lah pada saya kan. Dan kenapa saya kata saya ingat ini adalah sequel, sebab mak kepada heroin filem ni adalah heroin kepada filem yang first. Rachel Lee Cook nama dia. Dia adalah heroin yang telah ditransformkan, tapi untuk cerita ni dia jadi mak kepada perempuan heroin filem baru ni. Apa nama watak perempuan tu saya tak ingat lah. Saya ni ada masalah mengingat sebenarnya nama-nama ni, sebab sepanjang cerita tu langsung tak ada dijelaskan sangkut paut watak tu atau nama dia dengan watak yang original filem. Saya rasa dia akan jadi lagi best lah kalau dia tu sebenarnya adalah perempuan yang dulu tu, dan sekarang dia dah tua dan dah ada anak. Dan mungkin dia berkahwin ke atau tak dengan hero yang zaman dulu tu, saya tak tahulah kan. Dan saya mengharapkan jugalah ada cameo dari hero tu. Hero tu adalah lakonan Freddie Prinze Jr. So langsung tak ada cameo dia. So saya macam okay, tak apa. Dan last kali tu ada satu cameo watak principal sekolah tu rasanya. Untuk tahun 99 dulu dia jadi satu watak. Ada watak dia, saya tak ingat watak tu. Adalah cameo dia. So dekat situ saya rasa ada dua watak tu je lah yang daripada filem asal. Dan so saya rasa it would be nice kalau watak mak dia tu adalah watak yang dari movie asal. Dan mungkin kalau dia berkahwin dengan watak Freddie Prinze Jr. tu pun lagi bagus pada saya. Dan mungkin buat dia dah mati ke, watak lelaki dia ada gambar je pun cukup lah kan, gambar tunjuk yang diorang dah kahwin ke apa kan. Dan macam biasalah, lagi satu benda yang saya tak suka, zaman sekarang cerita mesti ada nak selit unsur LGBT, dan filem ni pun ada juga. Tapi nasib baiknya dia tidak keterlaluan. Macam ada setengah filem tu dia betul-betul push dekat situ tau. Yang ni dia tak ada tunjuk pun babak-babak yang tak senonohnya kan. Dia cuma ada bagi slightly lah, okey lah. Tapi sekarang memang itulah dia punya agendanya kan. Semua nak masukkan babak-babak LGBT, nak bagi, nak normalisasikan, nak menormalkan benda tu kepada masyarakat. Bila orang tengok lama-lama jadi biasa benda tu kan. Alamak, terlanggar pula, sorry. Saya rasa secara keseluruhannya dia tidak seburuk yang saya sangka dia akan jadi. Dan dia ada momen-momen yang dia dapat capture 90s punya vibe tu. Dan lakonan pun just okay lagi satu, cakap pasal lakonan, watak-watak dia tu punya transisi
daripada A ke B. Maksud saya macam watak lelaki tu asalnya seorang yang antisocial apa semua kan. Bila dia dah kenal perempuan tu, macam dia senang-senang je, tiba-tiba dia daripada seorang yang antisocial yang macam loner macam tu, tiba-tiba dia kenal perempuan tu, dia terus jadi macam charming. Macam senangnya kau ubah kan, sampai perempuan tu nak potong rambut dia for the sake of nak pergi party je, kostum party pun dia tak kisah, dia potong rambut. Kalau kita ni orang lelaki, tak kisah lelaki ke perempuan, kalau rambut dah panjang, untuk disuruh potong tu, kalau betul-betul kita tak ada niat nak potong dari awalnya, memang rasa macam berat tu lah nak potong rambut kan. Tapi ya, itu antara yang potongnya lah dalam cerita ni. Dia punya watak tu punya transisi karakteristik dia tu macam senang sangat, berubah. Lepas tu macam babak last tu, lelaki tu dia dah dapat tahu perempuan tu buat pertaruhan, dia marah lah kan, dan tiba-tiba macam adik dia pujuk sikit je, tiba-tiba terus baik. Dia macam senang sangat benda tu terjadi. Itu saya rasa kekurangan cerita-cerita zaman sekarang ni, dia orang tak ada satu dia orang nak develop scene tu bagi nampak lebih dramatik. Saya tak kata semua filem lah, saya kata okey lah, kata filem ni lah, dia tak ada satu usaha untuk develop bagi cantik mood tu, nak bagi setting dia lebih momen-momen dia tu kan, dia kawal dengan lagi, bila dia sampai kat kita yang menonton ni macam lagi best sebenarnya kan. Tapi itu tak terjadi. Tapi overall yalah, walaupun tak sebaik yang dulu tapi dia adalah sebuah romantic comedy yang okey, yang ditonton tu bolehlah menghiburkan jugalah pada saya. Satu babak last tu lagi satu yang dia dapat capture 90s punya moment, 90s punya vibe tu adalah diorang ada battle tarian dekat prom night tu. So itu antara satu babak yang best juga, tapi diorang miss untuk exploit lagi benda tu jadi lagi best tau. Dia macam dia just battle betul pun habis, terus sambung cerita lain. Dia macam tak ada kesinambungan dengan jalan cerita. Itu sayang. Kalau tidak, dia boleh jadikan lagi best. Okay guys, jangan lupa subscribe Box Perspective. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Peace.